Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah ashabul jannatu humul faizun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Setiap diri hendaklah menyediakan bekalan untuk hari esok. Bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Janganlah kamu lupa kepada Allah. Allah akan melupakan kamu. Mereka itulah orang-orang yang fasik, orang-orang yang berdosa. Tidak sama penghuni neraka dan penghuni syurga. Penghuni syurga itulah orang-orang yang beruntung. Yang saya hormati kepada pengurusi majlis, Ustaz Junaidi yang merupakan timbalan yang di-Pertua PAS kawasan Bentung. Yang saya hormati kepada timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, yang juga merupakan Ahli Parlimen Kubang Krian, juga merupakan Adun Ceka. Yang saya hormati kepada yang berhormat Andan Surarabu, merupakan Adun Basrah. Seterusnya kepada pengasas PAS, Cemomoy, Tuan Haji Samad, ya, dan seluruh ahli jawatan kuasa PAS kawasan, seluruh ahli jawatan kuasa muslimat. Seterusnya kepada hadirin hadirat. Tidak lupa kepada pegawai keselamatan yang bertugas untuk menjaga keamanan dalam ceramah kita. Terima kasih banyak. Pertamanya saya bersyukur kepada Allah kerana pada malam ini saya berkesempatan untuk bersama-sama dengan orang Cemomoy, khususnya kepada pengundi semua. InsyaAllah pada 7 bulan 10 kita akan bersama-sama menentukan siapakah yang akan kita hantar untuk sama-sama menyuarakan permasalahan kita di Dewan Undangan Negeri Pahang. Kita mendengar tadi penghuraian daripada YB Andan Surah. Situasi yang berlaku di negeri Pahang. 17 sama-sama 17 kerusi. Sekarang PH kehilangan 1 kerusi, iaitu kerusi di Dun Pelangai. Dengan kita akan menentukan siapakah yang akan dipilih, khususnya daripada Dun Pelangai ini, oleh rakyat Pelangai. Kerana kita mengetahui situasi yang berlaku di luar sana, situasi di Parlimen. Datuk Tuan Ibrahim berada di Parlimen, saya juga berada di Parlimen. YB Andan berada di sidang Dun yang dia membicarakan tentang tuntutan tanah yang disuarakan oleh DAP. Saya ingin sambung sedikit sebelum kita pergi kepada perkara-perkara yang utama. Dalam sidang Parlimen di Dewan Rakyat, bagaimana begitu tegasnya ahli Parlimen Raup menuntut supaya penceroboh tanah di Raup yang membangunkan, yang menceroboh tanah beribu hektar untuk durian musangking diberikan hak. Kita berfikir bagaimana penceroboh boleh dapat hak. Kita faham ada penceroboh yang disebut penceroboh sampai di penjara. Tak banyak pun diteroka. Tetapi begitu beraninya mereka menyuarakan. Kenapa? Kerana mereka melihat mereka ada kuasa. Bukan saja keberanian itu disentuh tentang hak dari segi tanah. Yang paling saya sedih, yang terbaru juga dia menyuarakan tentang peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh IPT kepada mahasiswa untuk melaksanakan program-program di kampus. Bagaimana dia menyuarakan tidak adilnya diasingkan
kedudukan lelaki dan wanita? Kenapa ditetapkan pakaian? Kenapa mesti ada kengkangan? Dan berbagai lagi suara-suara yang bertentangan dengan suara ini. Apa bertentangan? Dengan Perlembagaan Malaysia, di mana Islam sebagai agama rasmi negara kita. Kita kena ingat bahawa dalam kontrak sosial negara kita, dalam perlembagaan yang ditubuhkan, yang dibangunkan pada 1948 dengan pindaan pada 1952, sudah ditetapkan beberapa perkara kontrak sosial yang mesti diterima oleh semua kaum, semua rakyat, semua warga negara ini. Termasuklah yang pertama, kita mengakui bahawa Islam sebagai agama persekutuan. Kenapa dengan Islam sebagai agama persekutuan? Kenapa kita begitu sensitif dengan 3A? Kita menyebutkan sebagai bangsa Melayu di negara ini, sebahagian kita yakin kita memiliki agama yang insya Allah kita yakin 100% dia adalah agama yang suci yang datang daripada Allah. Islam merupakan tonggak untuk perpaduan. Kita kena ingat bagaimana berlaku perbalahan, perpecahan yang Allah rakamkan dalam Al-Quran berkaitan bagaimana keluarga Nabi Adam sanggup berbunuh-bunuhan, adik-beradik Qabil dan Habil. Pertama, apabila kita melihat seorang nak ikut Islam, ikut perintah Allah, ikut syariat Allah, seorang lagi tidak mahu mengikut ketetapan yang disebut sebagai syariat pada ketika itu. Bagaimana pada waktu itu Allah menetapkan anak-anak Nabi Adam ini boleh berkahwin adik-beradik. Tetapi dengan syarat mereka tak boleh berkahwin dengan keluarga adik-beradik kembar. Maka kita lihat, bila Qabil lahir dengan Iklimah, adik yang cantik ini, dia rasa dialah yang layak untuk berkahwin dengan adik dia Iklimah. Tetapi ketetapan Allah tidak boleh berkahwin dengan saudara kembar. Maka dia menolak syariat ini, tak nak ikut perintah ini, sehingga berlakulah pembunuhan yang pertama di muka bumi ini, pembunuhan Habil adik dia. Kita juga melihat perbalahan, perpecahan. Bila kita lihat satu kumpulan nak ikut Islam, satu kumpulan menolak Islam. Walaupun kita lihat tolakan itu tidak secara ketara. Tetapi bagaimana mungkin kita tidak dapat melihat 60 tahun lebih kita, bangsa Melayu yang diketuai oleh Barisan Nasional, menguasai negara kita sebagai pemimpin negara utama. Di mana letaknya syariat Allah, kedudukan yang sepatutnya menjadi rujukan dalam hukum hakam umat Islam. Kita rasa kecewa. Sebab itulah bila kita melihat Islam sebagai agama perpaduan, Islam sebagai agama yang memberikan kesejahteraan, Islam juga adalah sebagai agama yang memberikan kedamaian dan keamanan. Yang kita paling risau disebut ekstrim agama. Apa dia ekstrim agama? Yang disebut bahawa ekstrim-ekstrim ini pada siapa? Ekstrim dia kata pelampau agama. Siapa dia pelampau agama? Sekiranya kita mengikut, kita taat kepada perintah agama ini, kita tidak dipanggil ekstrim. Bila ada orang yang baik ni disembahyang di masjid, ekstrim agama. Bukan. Sebab itu kita dalam konteks Malaysia ini tidak ada yang ekstrim agama. Tetapi inilah tuduhan-tuduhan yang dilontarkan, ya, kepada mereka yang nak mendukung Islam sebagai agama yang tertinggi, nak meletakkan Islam sebagai agama yang menguruskan negara ini. Maka kita mengharapkan tidak ada pelampau, tidak ada ekstrim sebenarnya dalam agama, melainkan yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah orang-orang yang mengikut perintah Allah. Itu yang kedua saya nak sebut. Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Dan dalam masa yang sama juga, bila sebut agama rasmi, Islam juga disebutkan sebagai agama yang kita sebut agama rasmi, dan agama-agama lain boleh diamalkan. Tetapi tidak boleh
kita sebut tidak boleh kita sebarkan kepada orang Islam. Kemudian kita melihat juga bila sebut perpaduan, kontrak sosial supaya kita menerima Islam sebagai agama negara kita ini. So, apa sebab kita tahu dengan pemimpin Islam yang faham Islam, insya-Allah orang-orang bukan Islam juga akan selamat. Kita lihat di Kelantan, di Terengganu. Insya-Allah dalam PRU yang kelima baru ini, di Kedah dan juga Perlis. Kita ucapkan selamat datang kepada calon. Cakap terus. Kau nak pergi tempat lain? Ya, okey. Ni calon kita, ya, Cikgu Kasim telah tiba, ya. Jadi saya teruskan sedikit lagi. Saya nak sebutkan bagaimana dalam kontrak sosial kita menerima bahawa bahasa Melayu, kita panggil bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, bahasa kebangsaan untuk negara ini. Dengan bahasa ini, kenapa disebut bahasa Melayu? Sebab dengan bahasa ini kita boleh bertutur, boleh berbicara, boleh berkomunikasi. Tak kira apa juga bangsa. Dengan satu bahasa yang sama. Inilah juga pengikat kepada perpaduan, bukan perbalahan. Tetapi sayang, 1000 kali sayang, bila kita melihat permohonan-permohonan sebagai warga negara Malaysia yang target oleh Kementerian Dalam Negeri 10,000 untuk tahun ini nak luluskan, kita risau, kita bimbang kerana ada di kalangan mereka itu tak tahu langsung berbahasa Melayu. Di mana sebenarnya sikap cinta kepada negara, sifat sayang jati diri kepada negara Malaysia? Sekiranya bahasa Malaysia pun tak boleh faham, tak boleh tahu. Paling kita sedih bila kita melihat ada pelancong-pelancong asing yang datang ke negara ini sebagai visa pelancong tak keluar-keluar. Di mana mereka duduk? Saya menyebutkan bahasa Melayu ini sebagai bahasa pengantar utama untuk negara kita. Dan bahasa Inggeris dan juga bahasa-bahasa lain boleh digunakan. Bukan langsung tak boleh. Kita tidak menafikan kepentingan bahasa ini. Tetapi dalam bahasa ini jugalah kita tahu, kita mahu bahasa Melayu ini sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan kita juga. Kemudian kita juga tahu bahawa dalam kontrak sosial untuk memastikan supaya negara ini, warga negara dia boleh duduk dalam keadaan aman, bukan saja menerima Islam sebagai agama rasmi yang tidak boleh dipertikaikan. Tak boleh kata bahawa ada parti politik yang menunggang agama. Apa nak tunggangnya? Kita kalau parti Islam, pasti itu sendiri. Kalau kita sebut agama, kita keluarkan daripada agama, kita nak guna apa dalam muamalat kita? Ekonomi kita guna agama. Ada halal dan ada haram. Muamalah kita pun begitu juga. Apalagi ibadah kita. Termasuk juga politik. Bernegara. Kita ada perkara yang haram yang perlu ditinggalkan. Ada tuntutan wajib yang perlu dilaksanakan. Agamalah yang menyusun semua pengurusan yang terbaik. Dengan agama juga sebuah negara akan menjadi pengurusan pentadbiran yang adil. Tidak menyalahgunakan kuasa. Seperti yang dibuktikan oleh Kerajaan Negeri Kelantan. Sudah 30 tahun memerintah, PAS memerintah Kelantan. Alhamdulillah, tidak ada satu kes pun rasuah. Kenapa? Kerana agama yang digunakan sebagai kepimpinan, memastikan kepimpinan faham agama, dekat agama, menjadi orang yang bertakwa. Jangan risau dengan Islam, jangan risau dengan agama yang digunakan
Dalam kehidupan sehari kita perlu kepada agama ini. Kerana apa? Kerana kita tahu Islam adalah sebagai kita sebut way of life kita. Kita kena ingat. Kita tidak memisahkan agama dengan kehidupan dalam sistem sekular terpisah. Yang bagaimana disebut oleh YB Andan tadi. Begitu juga kalau kita lihat dalam kontrak sosial. Disebutkan bahawa keistimewaan orang Melayu dan juga Bumi Putra. Tetapi di mana keistimewaan ini? Ramai lagi orang-orang Melayu di luar sana yang duduk di tanah bertahun-tahun belum lagi dapat geran. Sedih. Ya? Bertahun-tahun. Tetapi kita lihat bagaimana kerajaan Kedah beri geran kepada rakyat yang memang hak dia, memang layak dapat geran. Kemudian bila sebut keistimewaan ini, juga termasuk banyak dipertikaikan. Keistimewaan Melayu dan juga Bumi Putra. Kita rasa sedih bila dipertikaikan. Kerana kita sedar bahawa banyak lagi tuntutan-tuntutan yang patut diberikan sebagai hak orang Melayu belum lagi terlaksana. Dari segi equity, pemilikan saham, jauh daripada target dan sasaran ekonomi negara kita. Siapa yang menguasai ekonomi negara kita? Dan yang bagaimana risaunya, bimbangnya rakyat negara ini. Akhir-akhir ini tentang beras pula mahal. Naik pula. Beras import pula katanya harganya tinggi. Dan sukarnya nak dapat beras tempatan. Ini isu-isu yang dibangkitkan berkaitan keperluan rakyat. Dan kita juga kena ingat, tuntutan-tuntutan juga. Kaum minoriti menuntut supaya diberikan cuti sama dengan orang Islam yang pergi haji. Orang Islam pergi haji cuti 40 hari. Kami ada layak juga dapat. Minta yang kita rasa Masya Allah. Kita dah sebut Islam sebagai agama rasmi. Kenapa? Keberanian yang mereka semakin berani suarakan. Kerana mereka melihat mereka ada kuasa, mereka ada power. Sebab itu saya mengharapkan pengundi-pengundi di Cemomoy, tak kira orang lama, orang baru, jangan sampai memberikan pesan wasiat. Kena ikut ayah yang dulu juga. Kita dalam negara berdemokrasi, kita ada hak untuk memilih. Tetapi pilih kepada parti yang kita tahu, insya-Allah kita tahu bahawa kita punya matlamat, kita punya visi misi adalah yang di atas adalah Islam. Islam selamat, yang lain semua akan selamat. Kita kena ingat perkara tersebut. Dan kita juga kena ingat dasar perjuangan yang sangat penting berlandaskan Al-Quran dan juga hadis ini. Walaupun belum lagi terlaksana sepenuhnya, tetapi kita yakin dalam bulan Rabiul Awal ini, biasa kita sebut hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar kita bersalawat semata-mata, tetapi tuntutan yang paling penting bagaimana Rasulullah itu adalah sebagai bapa perpaduan. Bapa bukan sahaja menyatukan masyarakat di Madinah berbagai kaum. Bukan saja terdiri daripada orang-orang Islam, termasuk daripada Yahudi dan juga orang-orang yang tidak Islam. Makanya kalau itulah situasinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga adalah sebagai orang yang pertama sekali menjadi Perdana Menteri dalam daulah Islam, negara Islam. Allah tunjukkan untuk menjadi panduan kepada kita. Adakah kita tidak yakin dengan Islamlah sebagai jalan penyelesaian? Sebab itu kita kembalilah. Marilah kita, orang-orang Melayu Islam ini, berada bersama-sama. Jangan kita berpecah, bersatu teguh, bercerai roboh. Bangsa kita, bangsa Melayu, kita ada agama, kita ada kekuatan. Kalau kita melihat kepada sejarah silam berkaitan dengan Singapura, kita semua dah belajar. Singapura dibuka oleh para meswara.
dan dimiliki orang bangsanya bangsa Melayu ketika itu. Sekarang di mana Singapura? Kita kena ingat. Sebab itulah saya mahu, khususnya saya juga merayu, saya juga mengharapkan pengundi-pengundi yang berada di Cemomoy, bagi anak-anak kita yang berada di luar sana, kita ajak anak-anak kita balik mengundi. Dalam masa yang sama, kita tawarkan parti, walaupun parti Perikatan Nasional, parti yang baru lagi, tetapi kita menawarkan perkhidmatan, menawarkan kepimpinan yang terbaik, insya-Allah. Tidak terpalit dengan isu-isu yang disebut, khususnya isu-isu rasuah, salah guna kuasa dan sebagainya. Kita juga mengharapkan pengundi di Cemomoy celik politik dan melihat apa yang berlaku di luar daripada Dun Pelangai ini. Apa yang berlaku di luar. Dan kalau di Temerloh sendiri, Temerloh kita ada 3 Dun, 1 parlimen. Barisan Nasional tidak mendapat tempat dah di Temerloh. Dun Semantan, Perikatan Nasional, PAS. Dun Lancang, Perikatan Nasional, PAS. 1 Dun yang diundi adalah DAP. Parlimen PAS, Perikatan Nasional, BN dah ditolak. Begitu juga di Jerantut. Jerantut 4-0, BN kosong. Di Maran ada berapa? 3 Dun. 1 parlimen, kosong BN. Cuma dibentung je lagi, tinggal 1 Dun ini. Kalau habis ini, menangislah BN siang dan malam. Sebab kita dapat tahu dah, orang di luar dah dapat melihat apa yang berlaku, di mana perjuangan sebenarnya, di mana perjuangan UMNO Barisan Nasional. Mereka dapat melihat, kerana banyak perkara sekarang orang tak boleh nak tipu, nak sembunyi. Dulu kita hanya ada 1 TV dalam berita. Kita ada orang tengok TV je. Ada surat khabar, berita hairan, itu je. Sekarang maklumat dalam medsos. Mereka boleh menilai, dapat banyak maklumat apa yang berlaku di parlimen, apa yang berlaku di Dun, apa yang berlaku di luar daripada kawasan mereka. Maka saya mengharapkan pengundi-pengundi di Cemomoy ini celik politik. Marilah kita berubah. Marilah kita membuat penentuan pada kali ini supaya kita menghantar wakil kita daripada Perikatan Nasional. Calonnya adalah Cikgu Kasim Samad, bukan orang yang asing bagi penduduk di Felda Cemomoy ini. Ya? Dan kita tahu juga keluarga dia sendiri pun semua kita dah kenal. Jadi saya mengharapkan berilah undi kepada Perikatan Nasional untuk PRK Dun Pelangai. Itu saja. InsyaAllah kita akan mendengar pula ceramah khususnya daripada calon kita sendiri, insyaAllah. Jadi sekadar itu pada malam ini, moga-moga kita berfikir tentang apa yang kita dengar. InsyaAllah lihat lagi apakah yang kita ceritakan tadi salah ke benar. Moga-moga kita boleh buat penentuan yang terbaik. Sekian. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Perikatan. Terima kasih.